Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Hematorek. Kita orang telah diberikan senario kes iaitu Encik A telah dimasukkan ke unit kecemasan dengan aduan MPA dan pendarahan dada yang banyak. Tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh pesakit ialah sakit di tapak kecederaan, krepitasis dengan palpasis dada, sesak nafas dan kegagalan dada untuk mengembang secara normal. A. Penemuan klinikal yang ditunjukkan oleh pesakit adalah trauma toraks terbuka. B. Vital sign dia PP, sistoli 80 dan diastoli 40. Nadi dia 50 per minit dan respiration dia 30 per minit. Sekarang kami akan berikan pembentangan. Kami ada 4 orang. Ini ada nama ahli kumpulan saya. Ini Datuk Amiza binti Muhammad Faizal, saya Muhammad Sufian, Denisa Anak Zarid dan Nur Naziha binti Nazri. Okey, objektif pertama adalah menyatakan definisi, mengenal pasti etologi, menghuraikan patologi, membincangkan clinical manifestation, mengenal pasti komplikasi, membincangkan manajemen, memberikan treatment, memberikan medication, menyatakan nursery plan dan juga memberikan conclusion. Okey, definisi bagi hematoraks. Ini adalah pengumpulan darah antara dinding dada dan paru-paru. Kawasan di mana darah boleh terkumpul dan dipanggil pleural cavity. Apabila darah ditolak keluar paru-paru, pengumpulan sepadu darah dalam ruang ini akhirnya boleh menyebabkan paru-paru kolaps. Untuk etiologi pula, terdapat banyak punca hematoraks bergantung kepada punca. Darah mungkin berasal dari paru-paru, jantung, dinding dada ataupun salur darah besar yang terdapat di kawasan dada tu. Antaranya, yang pertama trauma pada dada, yang kedua emfisema, yang ketiga kanser paru-paru, yang keempat mesotelioma pleural, yang kelima kanser yang metastik yang merebak ke paru-paru seperti kanser payudara dan kanser kolon. Untuk patofisiologi, apabila hematoraks berlaku, darah memasuki rongga pleural, kehilangan darah dari peredaran mempunyai beberapa kesan. Yang pertama, darah terkumpul dalam rongga pleural. Ia boleh mengganggu pergerakan normal paru-paru, menghalang satu atau kedua-dua paru-paru daripada mengembang sepenuhnya. Dengan itu mengganggu pemindahan oksigen normal dan karbon dioksida dari darah. Yang kedua, darah yang telah hilang ke dalam rongga pleural tidak dapat diedarkan. Hematoraks boleh menyebabkan kehilangan darah yang ketara. Setiap separuh daripada toraks boleh menampung lebih daripada 1,500 ml darah, mewakili daripada 25% daripada jumlah purata darah orang dewasa. Badan mungkin bergelut untuk mengatasi kehilangan darah dan cuba mengimbangi dengan mengekalkan tekanan darah dengan memaksa jantung mengepam lebih laju dan lebih cepat, dengan memerah atau menyempitkan salur darah di lengan dan kaki. Mekanisme pampasan ini boleh dikenali sebagai kadar denyutan jantung yang cepat, berehat dan jari tangan dan kaki menjadi sejuk. Untuk clinical manifestation dia adalah yang pertama, respiratory distress iaitu gangguan pernafasan. Satu, tachypnea, pernafasan yang laju dan tinggi. Lepas tu yang ketiga, bunyi nafas berkurangan. Yang keempat adalah saluran pernafasan. Yang kelima adalah kecacatan pada dinding dada. Yang keenam adalah tekanan yang tidak normal dalam rongga dada atau leher. Yang ketujuh adalah tahap rendah oksigen dalam tisu badan. Yang ke-8 adalah tekanan nadi yang sempit. Yang ke-9 adalah tekanan darah tinggi. Ini adalah contoh-contoh dia punya clinical manifestation dia. Komplikasi pula adalah gangguan pernafasan, iaitu respiratory distress, iaitu
Lepas tu yang kedua adalah fungsi paru-paru terjejas dan terperangkap. Yang ketiga adalah darah buku atau blok. Yang keempat adalah penyakit rongga pleural. Yang terakhir sekali adalah emphysema, iaitu paru-paru bernanah. Dan ini adalah contoh-contoh gambar untuk complication. Untuk management pula, pneumotoraks ni ialah masalah yang biasa dihadapi dalam amalan perubatan yang paling kerap berkaitan dengan trauma dada, terbuka ataupun tertutup, ataupun prosedur invasif dada. Pneumotoraks spontan adalah kurang biasa dan boleh mempunyai pelbagai punca seperti penggunaan anti-collagen, neoplasia dan pecah perekatan pleural. Pengenalan pasti melalui radiografi dan terosentesis ditunjukkan adalah rawatan trauma yang mendasari harus dimulakan dengan segera. Selepas memasukkan tiub dada yang besar, profilaksis antibiotik pada pesakit trauma harus diberikan selama 24 jam. Rawatan lanjut bergantung kestabilan hemodinamik pesakit, jumlah darah yang dipindahkan dan berlakunya kehilangan darah berterusan. Penerokaan pembedahan dengan VATS ataupun torakotomi adalah perlu jika lebih daripada 1,500 ml darah yang terkumpul ataupun pengeluaran berterusan lebih daripada 200 ml darah sejam diperhatikan. Sekiranya pendarahan kurang teruk, penyiasatan yang teliti terhadap punca asas mesti dilakukan dan darah harus dipindahkan ke torakostomi tube. Jika darah beku dikekalkan walaupun torakostomi tube, terapi fibrinolitik intrapleural boleh digunakan untuk memecahkan bekuan dan lekatan darah. Jika rawatan konservatif tidak mencukupi, pendekatan pembedahan dengan VATS ataupun torakotomi ditunjukkan untuk mengelakkan komplikasi berikut. Dapatkan satu set lengkap untuk vital sign untuk menilai sebarang kecederaan tambahan. Mungkin ada trauma yang berkaitan seperti kecederaan saraf tunjang akibat menyelam ataupun embolisme udara dalam selam scuba ataupun sawan. Untuk kekurangan pernafasan, selalunya buat intubasi dan ventilasi dengan 100% oksigen dan 5 hingga 10 cm PEEP untuk mengelakkan evoluers daripada runtuh. Jika PEEP digunakan, penyingkiran PEEP secara perlahan dan berhati-hati diperlukan. Tahap surfactant mengekalkan kekalan rendah sehingga 48 hingga 72 jam, terutamanya selepas aspirasi air tawar. Jika pesakit bernafas, berikan sokongan pernafasan dengan topeng, bukannya rebreathing ataupun ketepuan oksigen. Perlu dikekalkan hingga 90%. Seterusnya kita masuk bahagian treatment. Yang pertama, medical management. They direct to tolerate the underlying case, iaitu kita mencari tahu punca utama dia. Yang kedua, toracentesis untuk mengeluarkan cecair. Toracentesis tu adalah prosedur yang digunakan untuk kita ambil sampel cecair di dalam ruang pleural. Yang ketiga, pasang chest tube. Pasang chest tube ni untuk kita mengeluarkan udara, darah, nanah dan cecair dalam ruang pleural tersebut. Yang keempat, urodesis. Urodesis itu adalah satu penyatuan pleural yang di mana cara kimia dia dapat mineral ataupun mekanik secara permanen untuk mencegah akumulasi cairan maupun udara dalam rongga ruang pleural. Seterusnya, nursing management.
Pertama, kita sediakan pesakit untuk thoracentesis. Kedua, kita pantau tiub dada. Yang ketiga, letakkan pesakit pada kedudukan yang selesa. Yang keempat, pengurusan kesakitan. Seterusnya, treatment hematorat. Yang pertama, masukkan tiub dada berlubang besar saiz 28F ataupun 32F. Yang kedua, ukur kehilangan darah awal. Yang ketiga, CSR. CSR itu adalah X-ray dada. Adalah untuk kita nak lihat macam mana paru-paru itu mengembang, ataupun ada darah beku ataupun ada darah beku yang tidak disokong. Yang keempat, pantau perdarahan yang berterusan dan kenali situasi yang mengancam nyawa. Contohnya kalau darah tu hilang 500 ml dalam masa 1 jam, kita kena pantau tengok. Kalau dia lebih 400 ml per jam untuk 2 jam, kita kena lihat juga. Dan 300 ml dia akan kehilangan 300 ml darah dalam masa 3 jam. Seterusnya kita ambil tindakan, iaitu torakotomi ni secara segera untuk menghentikan perdarahan. Kita kena lakukan prosedur tersebut lah. Ni adalah contoh gambar prosedur torakotomi. Okey, kita masuk bahagian medication. Yang pertama, memantau tanda-tanda vital sign pesakit. Yang kedua, sokongan pernafasan. Ini mungkin termasuk oksigen, sokongan tekanan saluran udara bukan invasif seperti BIPAP, ataupun intubasi endotracheal, iaitu peletakan tiub pernafasan melalui mulut atau hidung di dalam saluran udara, dan penempatan pada ventilator, mesin pernafasan sokongan hayat. Yang ketiga, ujian darah dan kemungkinan pemindahan darah. Yang keempat, tiub dada, tiub melalui kulit dan otot atau antara rusuk ke dalam ruang sekitar paru-paru. Yang kelima, imbasan CT. Yang keenam, analisis cecair pleural, elektrokardiogram, ECG. Yang ketujuh, cecair yang diberikan melalui vena, IV. Yang ke-8, ubat-ubatan seperti anti-mikrob dan anti-radang. Yang ke-9, X-ray dada dan perut atau bahagian lain badan jika terdapat kecederaan tambahan. Diagnostik test iaitu thoracentesis, iaitu penembusan pembedahan dinding dada dan ruang pleural dengan jarum untuk aspirasi cecair. Yang kedua, diagnostik atau terapeutik. Seterusnya, nursing intervention dia, informed consent. Yang kedua, pesakit duduk di birai katil, tangan diletakkan di atas bantal, di atas meja dan di atas katil. Yang ketiga, pantau tanda-tanda vital, penampilan umum dan status pernafasan semasa dan selepas prosedur tersebut. Yang keempat, letakkan pada sisi yang tidak terjejas selepas prosedur. Ini adalah prosedur thoracentesis lah. Macam gini dia punya posisi duduk je. Macam ni dia masukkan jarum dan disambung ke tube untuk ambil tu sampel. Okey. Sekarang adalah nursing care plan. Yang pertama, penilaian objektif. Pesakit didapati tidak berselera makan, dibuktikan berat badan yang semakin berkurangan. Subjektif, pesakit mengadu tidak boleh makan akibat gangguan dari chest tube. Diagnosis, pemakanan pesakit terganggu berkaitan dengan proses pesakit. Matlamat, pesakit akan lebih berselera untuk makan. Intervensi, berikan makanan soft diet untuk memudahkan pesakit makan. Ataupun masukkan nasogastric tube mengikut arahan doktor. Berikan pesakit ruang yang selesa untuk makan. Dan posisikan pesakit secara hard flawless ketika makan. Evaluasi pesakit memahami dan lebih yakin untuk makan. Nursing care plan yang kedua, penilaian objektif. Risiko untuk trauma adalah komplikasi daripada penempatan chest tube, berpotensi untuk mewujudkan iatrogenic injuries. Subjektif dia, sakit kesukaran bergerak dengan adanya chest tube. Diagnosis ADL, pesakit terganggu yang berkaitan dengan trauma chest tube. Matlamat, memastikan pesakit akan lebih tenang dengan maklumat tentang penjagaan chest tube. Intervensi yang pertama adalah terangkan kepada pesakit tujuan dan fungsi unit saliran dada ataupun chest tube tu dan mengambil perhatian ciri-ciri keselamatan dia. Pastikan tapak sambungan tube tu selamat dan tidak boleh disentuh.
Yang ketiga, nasihatkan pesakit supaya elakkan daripada berbaring dan menarik chest tube tersebut. Dan keempat, labuhkan kateter thorax pada dinding dada yang di chest tube tu dan sediakan tube tambahan panjang sebelum memusing ataupun menggerakkan pesakit. Evaluasi dia, pesakit memahami penerangan tentang penjagaan chest tube tersebut. Untuk nursing care plan ketiga, penilaian objektif dia, perubahan pola tidur pesakit seperti bangun pada waktu malam semasa tidur pada waktu siang. Pesakit kelihatan lesu dan rasa tidak cukup rehat dan tidur. Untuk subjektif, pesakit mengalami masalah tidur pada waktu malam. Lepas tu untuk diagnosis dia, corak tidur terganggu yang berkaitan dengan aduan pesakit. Untuk matlamat, selepas 1 jam, intervensi kejururawatan akan mengenal pasti secara individu intervensi yang sesuai untuk menggalakkan pesakit tidur. Untuk nursing intervention yang pertama, galakkan pesakit melakukan rutin sebelum tidur seperti membaca buku, mendengar lagu dan sebagainya. Yang kedua, penuhi keperluan asas seperti keselesaan dan kehangatan sebelum tidur. Yang ketiga, kurangkan gangguan di persekitaran pesakit seperti tutup pintu bilik, menutup lampu, bunyi alarm dalam keadaan perlahan. Dan yang terakhir, posisikan pesakit dalam posisi yang selesa. Untuk evaluasi dia, selepas 1 jam, intervensi yang dilakukan berjaya mengenal pasti cara pesakit tidur yang sesuai. Untuk nursing care plan yang keempat adalah penilaian data objektif dia, acute pain pada dada pesakit kerana pesakit mengadu sakit dada yang teramat. Data subjektif dia adalah pesakit mengadu sakit dada pada jururawat dan didapati pain skor pesakit adalah 8/10. Diagnosis dia adalah acute pain berkaitan dengan sakit dada dibuktikan dengan pain skor pesakit 8/10 serta pemerhatian doktor mendapati pesakit mengalami hematorex. Matlamat dia adalah memastikan rasa sakit pesakit itu berkurangan. Intervensi dia pula adalah pantau tanda berita pesakit dengan kerap, memberikan rawatan awal pada pesakit seperti 30 minit, batuk, bersenam dan posisikan pelita pesakit. Yang seterusnya adalah memastikan pesakit dapat rehat yang secukupnya, memberikan persekitaran yang bersih dan selesa untuk pesakit. Jika pesakit rasa sakit, berikan ubatan tahan sakit seperti analgesik yang diarahkan oleh doktor. Evaluasi dia adalah dapat menurunkan rasa sakit pesakit ke arah yang lebih baik. Untuk nursing care plan yang kelima, penilaiannya, data objektif, corak pernafasan yang tidak berkesan berisiko mendapat hipoksia. Data subjektif, pesakit mengadu pada jururawat bahagian dada rasa sesak dan kurang selesa. Diagnosis, risiko corak pernafasan yang tidak berkesan berkaitan dengan proses penyakit hematorak. Matlamat, pesakit akan bebas daripada cyanosis dan simptom hipoksia. Intervensi, nilai keadaan pesakit, pantau tanda vital pesakit terutamanya oksigen. Yang kedua, posisikan pesakit dalam baringan Fowler's untuk kembangkan paru-paru. Yang ketiga, ajar pesakit teknik pernafasan yang betul. Yang keempat, pesakit yang ada tiub pengairan, pastikan periksa ruang kawalan sedutan untuk jumlah sedutan yang betul. Kelima, berikan alat bantuan oksigen apabila oksigen bawah paras normal. Dan keenam, berikan ubat analgesik pada pesakit ikut arahan doktor. Evaluasi, pesakit tidak lagi mengalami cyanosis dan hipoksia. Conclusion dia adalah hematorex adalah keadaan serius yang boleh mengancam nyawa jika tidak dirawat.
apabila seseorang telah menerima rawatan perubatan, diagnosis dan hasil rawatan adalah baik. Tanpa rawatan perubatan ini tidak perlu berlaku. Sesiapa yang mengalami kecederaan dada harus diperiksa untuk didiagnosiskan oleh doktor hematoraks. Gejala hematoraks memerlukan perhatian perubatan dengan segera. Pasukan perubatan seperti doktor dan jurawat boleh mengurangkan risiko komplikasi serius dalam kes rawatan kecemasan. Pemulihan bergantung pada seberapa baik seseorang itu bertindak balas terhadap rawatan dan berapa lama masa yang diperlukan darah untuk dibersihkan daripada ruang cedera. Ini adalah reference yang kami tolehi untuk membuat untuk mencari maklumat untuk tajuk hematoraks. Sekian, terima kasih daripada kumpulan hematoraks.